wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, tahniahlah Nurin dapat A minor. Okey lah, tu bukan senang nak dapat A minor tu. Kan? Aziz sihat Aziz? Kerana mereka ada kat kampung. So kat kampung ni biasalah internetnya kuranglah stabil. Cikgu baru ni hujan lebat juga. Rumah cikgu pun naik air. Tapi lately ni memang hujan lebat lah area cikgu ni. Tadi pun hampir internet pun tak ada sekejap. Tapi ada balik, alhamdulillah. Asyik baik ada balik. Nurin, Mac dah okey ke? Khilfi dah dapat ke result? Ke belum lagi Khilfi? Khilfi dah exam lagi Tengah exam. Okey lah tu. Aziz okey Aziz? Aziz dah beritahu dah. Aziz okey je. Nurin Mac belum dapat lagi Aziz? Aziz okey je. Aziz dah dapat dah result ke Aziz? Ke belum lagi? Belum lagi kan? Semalam kata belum lagi. Belum. Tak apalah. Apa-apa pun resultnya, usaha tetap kena teruskan. Okay, jom. So, kita nak teruskan guys. Kita nak masuk set 2 hari ni. Jadi, kita mulakan dengan soalan pertama kita lah seperti biasa. Okey, jom kita baca soalan pertama. Menunjukkan satu contoh peralatan perlindungan diri. Okey, ni kebuk WhatsApp macam kebuk WhatsApp ya. Kan, betul tak? Jadi dah nampak macam ada cermin ni. So tangan kita kat bawah ni lah yang masuk. Jadi B lah kebuk WhatsApp ni. Pernah tengok Aziz dekat Makmal ada kan, dekat lab. Dekat bilik sains ada kan? Ke tak ada bilik sains korang? Biasanya belakang ni ada cerobong dia lah. Ada fan untuk dia alihkan gas ke jika berlakunya kebocoran. Okey, nombor 2. Antara berikut manakah bahan api ataupun sumber kebakaran yang tergolong dalam kelas A? Okey, manakah dalam kelas A? Kelas A tu apa? Kelas A tu mudah terbakar juga. Termasuklah kayu kaya ni. Kayu-kayu ni. Kelas A. Pepejal dan senang terbakar. Kelas A. Okey, next. Nombor 3. Kita tengok dulu, zoom dulu menunjukkan 2 bahan sisa biologi. Okey, biologi ni mungkin darah kot. Bagaimanakah bahan sisa tersebut dapat dilupuskan? Katakanlah kalau darah, kan, macam mana yang perlu dilupuskan guys? Okey, dah pendapat korang, manakah jawapannya? Bahan biologi ni biasanya mungkin darah ke, mungkin tangan ke, kot dia kena potong ke. Macam mana? Okey, apa pendapat korang? Biasanya kalau tangan pesakit tu dia kena balik lah kan, tanam sendiri. Katakanlah kalau darah kan, darah ataupun mungkin organ-organ kecil lah. Kan, jari ke terputus, dia buat apa? Biasanya dia akan masukkan dalam bekas khas. Adalah bekas khas dia, mungkin dia label warna merah ke. Bekas khas tidak di autoclave, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Dilupuskan pun ada tempat dia ya. Cikgu dulu pernah kerja juga tempat tu. Dia punya pelupusan tu dia perlukan tempat namanya apa cikgu nama? Incinerator namanya, incinerator. Incinerator tu tempat tu pembakaran dia suhu dia boleh capai 1200 darjah. Jadi kalau ada bahan-bahan yang bahaya lah kot, mungkin berkaitan dengan AIDS ke, pakaian-pakaian ke, terkena darah ke. Jadi kita bakar melalui autoclave tu. Apa tu? Incinerator tu. Jadi suhu dia tinggi lah. Kadang-kadang mungkin ada juga kot ternampaklah cebisan-cebisan kulit ke yang tertinggal pun.
kita bakar sekali. Jadi sebelum kita lupuskan tu memang disimpan dululah dalam tempat khas yang dia sediakan kat hospital. Okay, nombor 4. Antara situasi berikut yang manakah memerlukan CPR? Okay guys. Ni senang je ni. Okay, manakah dia? Nurin kata D. Aziz macam mana? Setuju tak Aziz? Nurin kata D. D tu apa? Panahan petir. Betul ke panahan petir kena CPR? Jawapannya adalah ya. Tercekik ni Heimlich maneuver kan. Hidung berdarah takkanlah kot. Serangan asma pakai inhaler je. Jadi pakai D. Panahan petir. Agak-agaknya panahan petir boleh meninggal tak? Setahu cikgu lah kebanyakan panahan petir tak meninggal lah. Mungkin terlalu teruk sangat ke, mungkin meninggal. So far tak meninggal lah kot kalau dapat diselamatkan. Okey, nombor 5. Menunjukkan Ali melakukan kaedah Heimlich maneuver terhadap Abu yang sedang tercekik. Okey, apakah langkah yang perlu dilakukan oleh Ali selepas berdiri di belakang Abu? Dia kena buat apa ni? Cuba tengok. Okey, apa dia perlu buat? Sekarang ni dia duduk belakang Abu. Ali ni duduk belakang Abu. So, apakah Ali perlu buat? A, B, C, D. Aziz kata D. D Aziz Genggam tangan kanan yang ditutupi tangan kiri diletakkan tangan pusat. Adakah itu betul? Itu langkah seterusnya kot. Kilifi kata A. A tu apa? A tu adalah bongkokkan badan. Betul. Mula-mula sebelum dia yang D tu, dia kena bongkok badan dulu Aziz ya. Bongkok badan dulu, barulah dia boleh buat genggaman tangan tu. Okey, nombor 6. Antara berikut manakah merupakan titik nadi yang terdapat pada badan manusia? Kat mana ada? Kita biasa dekat tangan lah, pergelangan tangan ni. Selain dekat pergelangan tangan, dekat mana lagi ada? Yang senang dijumpai. Korang rasa kat mana ada? Belakang telinga ada ke? Belakang telinga je. Belakang telinga mungkin slow sangat kot. Nurin kata D. Berhampiran buku lali betul. Yang ni kuat Aziz. Aziz tengok kat buku lali tu kuat. Kat telinga ada tak? Kat telinga ada ya? Kat telinga slow lah kot. Buku lali tu kuat. Kalau tak sentuh pun boleh nampak dia bergerak. Okey, seterusnya. Apa ni? Menunjukkan sejenis termometer digunakan untuk mengukur suhu badan. Apakah termometer ini? Okey, jenis apakah termometer ini? Fikir-fikir. Manakah? Korang rasa? Nurin kata C. Termometer klinik. Betul. Betul. Tapi tak nampak sangat ya. Tak nampak sangat ya. Okey. Seterusnya. 8. Tekanan darah yang tinggi dan berlarutan. Tekanan darah yang tinggi ya dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mungkin mengalami penyakit tekanan darah tinggi. So, apakah masalah kesihatan lain disebabkan oleh masalah darah tinggi ni? Okey, apa lagi? Guys. Kita ada sakit darah tinggi.
Kalau boleh tak nak lah sakit darah tinggi ni. Nurin kata A. Sebenarnya apakah punca sakit darah tinggi ni? Salah satunya adalah kegagalan jantung lah. Jantung kita bengkak. Jantung kita dah jadi menebal. Dia bertambah sadur lah, jantung kita sadur. Jadi bila jantung kita sadur ni, dia pump dia laju kuat kan. Jadi darah kita tinggi lah. So kalau tinggi sangat, efek dia adalah sebab jantung kita dengan otak ni dekat. Kan, bila dia pump takut darah akan pressure naik atas ni tinggi sangat. So dia boleh menyebabkan kapilari darah ni pecah. Jadi kita akan kena stroke. Jadi darah tinggi ni mungkinan kena stroke dan juga serangan jantung. Sebab jantung kita bengkak. Jantung kita jadi masa. Jantung kita jadi kuat lah, jadi kuat. Bila jantung kita bengkak, sebenarnya ruang dalam jantung jadi sempit lah. Ruang dalam jantung sempit. Jadi dia nak pump darah pun sebenarnya sikit-sikit. Cuma pressure tinggi lah. Jadi elakkan makan garam dan kontrol makanan. Sebenarnya kan dia berpunca daripada makanan lah. Jadi sebab itulah kita ni sebagai orang Islam kan kena disunatkan puasa seminggu 2 kali. Sebenarnya bagus bila kita puasa, usus kita dapat, bukan rehat je tau, dia akan dapat digest mana makanan yang belum dihadamkan lagi. Contohnya kalau daging daging cikgu rasa dalam 4 jam, 3-4 jam. Kalau korang makan, kiralah 3 jam baru dia digest. Ataupun 4 jam. Lama tak? Kalau daging tu lambat digest, daging tu akan membusuk lah. Membusuk dan dia akan menghasilkan gas. Dan busukan tu juga akan menghasilkan asid. Jadi perut kita akan kelebihan asid. Jadi kalau kita tak digest, asid tu lah menyebabkan ulcer perut. Dan busuk tu akan menghasilkan gas. Kita sedawa. Kan? Jadi kalau boleh kita makan makanan yang boleh digest cepat. Kalau kita ada masalah usus lah. Kalau korang muda-muda lagi okey je. Cuma kalau nak makan daging tu makan sikit-sikit lah aku cadangkan Ataupun kunyah hancur sikit. Baru telan. Sebab susah daging lembu lah, daging ayam okey sikit. Dan satu lagi yang bahaya sekarang ni glutin daripada tepung. Jadi tepung sekarang ni pun nak makan pun bahaya banyak-banyak. Tepung import sekarang ni ada banyak glutin Glutin tu macam gam, macam kanji. Jadi kalau glutin banyak dalam tepung, usus kita ni susah nak digest glutin tu. Dia macam daging juga. Dan ada orang kata glutin tu lebih susah daripada daging. Contohnya kita makan roti kan. Roti tepung yang diimport tu, yang bukan ori tu kan, biasanya dicampur glutin lah. Mungkin nak suruh tahan kot, ataupun nak suruh nampak senang nak dole, nak uli kan. Jadi elakkan makan tepung kerap lah. Tepung tu boleh lah, cuma jangan kerap. Kalau nak makan roti juga, cikgu cadangkan roti fiber tu, yang warna coklat tu kan, coklat orange, itu okey. Apa-apa tepung lah. Biasanya kalau mi segera lagi lah. Mi segera nak digest mi tu susah. Sebab dia memang banyak lah glutin dia. Okay. Kalau kita makan selalu dan usus susah nak digest, kemungkinan kita boleh kena kanser lah. Sebab usus tu penat kan nak digest kan. Jadi korang elakkan jugalah nak makan benda-benda yang segera ni. Especially mi segera kan. Sekali-sekali tu boleh lah orang kata kan. Okay guys, sebab kali sekali kena, memang kita rasa insaf lah. Tapi nak undur balik tak boleh dah. Memang kena kontrol. Okay, nombor 9. Azri mempunyai jisim 60 kg. 60 kg sama dengan korang kot. Korang ada berat 60 kg tak? Dengan ketinggian 160, apakah kategori bagi Azri ini? Apakah kategori dia? Dapat 24 tak? Dapat 24 macam ni. Kita kira sekejap. Dia badan ideal adalah 24. Kan? Betul tak? Saya kira sekejap. Nurim apa macam ni? Kira Nurim? Lupa dah cikgu. Apa bagi apa?
Lupa pula cikgu nak bagi sekejap Kita bagi apa Nurin? Lupa dah. Berat je. Jisim kuasa 2 bahagi dengan tinggi. Kan? Nurin kan? Jadi jisim kita apa? Jisim kita 60 kuasa 2 bahagi dengan tinggi. Okey, berapa dapat? Idea ni lebih kurang dalam 22 hingga 24 ni idea lah. Okey. Apa Nuri dapat Nuri? Agaknya tak ada pula kalkulator je. Mana dah? Sekejap ya. Dapat Nuri 23.43. Okey lah tu. Okey. Idea lah ya. Idea. Okey. Ni korang boleh kira sendiri. Tengok idea tak? Okey, now soalan 10. Penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, boleh menghasilkan gas rumah hijau. Atau berikut manakah merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui? Okey, so cikgu nak terangkan sikit apa itu gas rumah hijau. Boleh guys bagi contoh sikit guys, apa itu gas rumah hijau? Nurin ingat lagi tak Nurin? Apa itu gas rumah hijau? Satu contoh gas rumah hijau. Kita ada 3 lah popular. 3. Tapi satu yang popular. Ada 3. Satu yang popular. Kilfi ingat apa itu gas rumah hijau? Gas tak boleh dibaharui contohnya macam petrol. Petrol ni gas tak boleh dibaharui dan dia menghasilkan gas rumah hijau. So apa gas rumah hijau? Gas rumah hijau adalah karbon dioksida. Ni gas rumah hijau. Popular. Nombor 2 adalah metana. Metana juga gas rumah hijau. Satu lagi wap air. Ketiga-tiga ni akan menyerap haba, menyebabkan bumi kita jadi panas. Dekat kat atmosfera lah. Jadi paling popular adalah karbon dioksida. Bila sebut gas rumah hijau je, korang terbayangkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dekat udara banyak, bumi kita panas sebab dia serap haba. Okey, now dia cerita pasal merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey. Berikut manakah merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui? Okey. Nurin, apa jawapannya? 10. Manakah tidak boleh diperbaharui? A, B, C, D. C. Tenaga arang batu, betul. Tenaga arang batu daripada tenaga semula jadi, daripada fosil. Arang batu ni fosil daripada kayu kayan. Kayu kayan yang terempat berjutaan tahun. Okey, 11 menunjukkan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sisa oleh sebuah kilang. Apakah kaedah terbaik untuk mengurangkan pencemaran air tersebut? Ini air ni. Apakah kaedah terbaik? Mana kaedah terbaik guys? Nombor 11. Okey, Nurin rasa mana terbaik? Nurin kata C. Merawat effluent. Effluent ni adalah bahan buangan tau. Ni bahan buangan ni. Jadi sepatutnya kita kena merawat. Betul? So, kenapa agak-agaknya mereka tak merawat? Okay, kita tanya. Kalau soalan tanya kan, kenapa kilang ni tak merawat? Sepatutnya merawat. Tapi dia tak merawat. Kenapa? Kalau soalan kebat tanya. Kenapa agak-agaknya kilang ni tak merawat? Kenapa dia lepaskan terus? Okay, apa jawapan korang? Betul. Kos dia yang tinggi Nurin. Betul Nurin. Paling utama kos yang tinggi. Nak membina kolam dia lagi, nak beli dia punya kimia dia lagi. Nak murah, kita buang je dekat sungai.
Okey, 12. Pengangkutan hijau yang manakah membebaskan gas rumah hijau paling banyak? Rumah hijau lagi. Karbon dioksida. Okey, mana paling banyak guys? Gas rumah hijau apa tadi kali kod? Karbon dioksida. Okey, mana satukah yang menghasilkan banyak karbon dioksida? Apa pendapat korang? Tak ada idea. Adakah basikal? Bukan. Pengangkutan awan taklah sebab kita berkongsi. Kenderaan perkhidmatan. Mungkin Grab kot. Perkhidmatan kenderaan ni apa? Kenderaan perkhidmatan ni apa? Mungkin kereta api ke? Tak pasti pula kenderaan perkhidmatan ni apa? Okey. Jadi dia adalah teksi lah. Yang menggunakan petrol. Petrol ataupun diesel. Banyak karbon dioksida. Ya, dalam kes ni, teksi lah nampak gayanya. Okey, 13. Okey, manakah merupakan aplikasi teknologi hijau? Okey, teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik dalam sektor perhutanan. Okey, mana satu? Nurin kata A, penghutanan semula. Bagus. Deforestation, perhutanan semula. Betul? 14. Berikut menunjukkan aktiviti dijalankan sebuah kawasan sehingga menyebabkan pencemaran yang teruk. Okey, pembakaran bahan habis fosil, penebangan hutan, pembinaan kilang. Okey. So, apakah gas utama yang dibebaskan oleh aktiviti ini? Mestilah rumah hijau, karbon dioksida lah kan. Okey, dan kesan dia mesti panas, iaitu bumi akan menjadi panas. Global warming. Okey, global warming. Okey, agaknya apakah gas dia dan apakah kesan dia guys? Nampak tak ni dah ada dah ni? Okey. Dan kesan kepada rumah hijau. Namanya kesan rumah hijau. Okey, senang je paper 1 ni, insya-Allah. Okey, 15. Berikut manakah dipadankan dengan betul? Okey, manakah dipadankan dengan betul? 15. Okey, apa pendapat awak? A Nurin ni? Ke Nurin cakap tadi? Dipadankan dengan betul. Proses pembahagian sel. Mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis ni adalah pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Okey. Tapi dia bahagi benda yang sama je. Dia bahagi benda yang sama. Jadi kalau dia kulit mata, dia akan bahagi kulit mata je lah. Dia akan menghasilkan kulit mata je. Okey. Kalau kulit tangan, dia akan membagi kulit tangan saja. Jadi pembahagian berulang, benda yang sama. Mitosis. Sebab itu, dia punya induk dia yang asal mesti sama dengan gamet dia. Mesti sama dengan anak dia. Induk sama dengan gamet dia. Berbanding dengan meiosis, induk dia tak sama dengan gamet. Gamet dalam kes ni adalah bayi lah. Bayi ataupun fetus tu. Itu namanya meiosis. Contohnya,
Sperma dengan ovum tu adalah meiosis. Jadi meiosis dua je guys. Sperma dan juga ovum. Selain daripada tu semua mitosis. Okey, senang nak ingat. Jadi jantung tengok. Adakah ada sperma? Tak. Jadi jantung ni memang mitosis lah. Sebab itu untuk buat cloning, untuk membuat proses cloning, clonekan orang. Jadi diperlukan proses mitosis. Kerana kalau dia nak jadikan hazik yang sama, dia perlu ambil DNA hazik yang sama dan dia akan buat pembahagian berulang menggunakan DNA yang sama. Faham tak? Jadi disebabkan DNA yang sama, maka induk dia iaitu hazik yang asal dan sama dengan gamet hazik yang baru. Faham tak? Sebab tu namanya cloning. Cloning tu sebenarnya proses mitosis. Pernah jadi pada kambing Dolly. Kalau korang Google, kambing Dolly pernah dibuat. Dan beberapa jenis lagi lah binatang-binatang lain. Manusia dia tak buat lagi. Tapi tak tahulah, mungkin dia buat senyap-senyap kat lab ke. Allahualam lah kan. Tapi so far dia tak hebohkan lah kalau dia buat pun kot. Sebab menyalahi etika undang-undang. Jadi yang ini jawapannya A. Okey, 16 menunjukkan struktur kromosom. Jom kita buat ulang kaji sikit. Okey, kromosom ni sebenarnya yang semua kromosom ni ini namanya adalah kromosom autosom. Namanya kromosom apa? Kromosom autosom ya namanya. Okey, kecuali dua sahaja. Ini je ujung ni. Ini namanya adalah kromosom seks. Ini namanya kromosom seks. Iaitu X ataupun Y. X ataupun Y. Okey, dekat sini nampak tak? Dia ada 3X. So, 3X. So, agaknya apakah ini? Cikgu rasa soalan salah ni. Soalan ni salah guys. Sepatutnya dia kena buat X, 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 Y, X. Sepatutnya X, Y, X. Soalan salah sikit. Okey, dia sebenarnya lelaki tapi berperwatakan wanita. So, apakah jawapannya? Lelaki berperwatakan wanita. Apakah jawapannya Nuri? Ingat lagi tak? Haziq ingat lagi Haziq? Nurin kata D. Betul. Jawapannya adalah D. Kalau wanita berwatakan lelaki adalah sindrom Turner. Sindrom Turner dia punya kromosom seks dia adalah XO. Kalau wanita normal, XX. Ini normal lah. Kalau XO ni, dia kekurangan 1X. Jadi dia bersifat macam lelaki. Okay guys, boleh Okay, kita teruskan lagi. Okay, 17. Okay, apa jawapannya? Kejap guys, aku tanda sekejap. Korang baca dulu.
Okey, apa jawapannya Nurin? Aziz, apa jawapannya? Kilpi? Nak tengok juga. Apa jawapannya? Boy, apa jawapannya? Yaya mana hilang Yaya? Oh, ya internet tak stabil. Agaknya apakah jawapannya? D apa? Variasi tak selanjar. Okey, betul. Jawapannya adalah darah. Apa itu tak selanjar? Tak selanjar ini dipengaruhi oleh apa? Ianya dipengaruhi oleh genetik. Sahaja. Okey, kalau selanjar, dia genetik dengan persekitaran. Tak selanjar ni memang tak boleh ubah lah. Kalau selanjar kita boleh ubah lagi. Kulit kita boleh putihkan. Kita boleh adjust. Okey. Badan kita boleh besarkan. Makan banyak, besar. Itu namanya selanjar. Selanjar tu kita boleh adjust. Tak selanjar ni memang tak boleh adjust. Sebab dia melibatkan genetik. Kecuali kalau akan datang lah. Katakanlah kita punya teknologi genetik dah maju. Kalau kita boleh adjust genetik, baru boleh adjust. Sebab genetik tu kita tahu kat mana duduk. Apa-apa yang kita nak adjust tu kita tahu. Cuma nak adjust dia kecil. Nak buang ke, nak tambah ke. Tak ada lagi teknologi yang boleh tambah ataupun repair genetik. Walaupun kita tahu sekarang. Contohnya macam albino. Kan albino kan dia adalah kromosom yang ke-21 kan. Okey, kalau albino kat sini. Sini ni, kromosom 21. Dia lebih satu. Dia lebih satu kromosom. Dia lebih, dia kurang Kurang satu Lupa Nurin. Kurang satu dia kurang satu ya. So, ada satu lah. Jadi, kita dapat kesan dia masalah kromosom tu. Cuma kita nak repair tu tak boleh. Sebab dia terlalu kecil. Kalau kita boleh repair, bermaksud kejuruteraan genetik kita ni memang maju lah. Sebab itu ada Genome Project projek untuk genetik. Untuk DNA, ada mengesan keturunan lah dan sebagainya. Dan juga untuk repair DNA. Tu dia punya objektif dia lah. Okey, 18. Okey, antara berikut yang manakah? Dah jawab tadi kah? Dah jawab dah, okey. Antara berikut yang manakah merupakan kebaikan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik? Okey, dia nak apa ni? Dia nak kebaikan dan juga keburukan. Jom kita tengok satu-satu. So, yang pertama, kebaikan dia menghasilkan organism yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Ini untuk tumbuhan. Ini untuk tumbuhan ya. Keburukannya menyebabkan alahan dan kesan sampaikan kepada pengguna. Ini tak nak lah macam ni. Ini bukan buruk. Kita buruk macam ni tak nak. Kalau buruk pada dirinya, okey boleh terima. Buruk pada orang lain tak boleh terima. B. Menghasilkan senjata biologi. Kita tak nak macam ni. Senjata kan berbahaya untuk manusia. Jadi kita tak nak lah benda ni. Sebenarnya boleh buat senjata biologi. Pengubahsuaian genetik. Contohnya macam cerita X-Men tu lah. X-Men ke cerita Marvel tu kan. Disuntik dalam badan kita jadi kuat. Tu namanya pengubahan genetik. Tapi so far tak ada pun. Tak ada lagi. Tak tahulah akan datang kan. Okey. Yang ini apa ni? Kesan baik Menghasilkan spesies baharu. Menghasilkan spesies baharu untuk menggantikan spesies asal. Tak boleh menggantikan. Kita nak yang asal pun mesti ada. Nak menggantikan tak boleh. Kita ada tumbuhan lama. Tumbuhan lama kita nak. Tumbuhan baru pun kita nak. Dia menghasilkan insulin daripada enzim daripada bakteria. Ini memang kita buat sekarang. Air insulin yang kita tak boleh hasilkan, kita ambil daripada bakteria, betul. Keburukannya menyebabkan mutasi kepada siapa yang menggunakannya. Pun betul juga. Okey. Okey, 19 menunjukkan sendi lutut ya. Sendi lutut ni memang kompleks. Kalau kita tengok betul-betul struktur lutut, tak payah tengok lain lah. Kita tengok lutut apa ni, ayam KFC yang kita makan kan. Dalam ni kalau kita tengok betul-betul macam-macam ada. Tulang putih lah, tulang lembut. Kan, Tuhan ciptakan macam tu. Okey, kat situ kita ada X. X tu adalah rawan.
Nama kat tepi ni namanya tulang rawan. Tulang rawan. Dan dalam ni kita ada salivia. Cecair salivia. Cecair salivia ni supaya dia macam pelincir lah. Jadi cikgu tak pasti ni X merujuk pada apa. Cikgu rasa dia merujuk pada cecair ni kot. Sama ada cecair ataupun kepada tulang rawan. Dua-dua ni fungsi dia sama lah kot. Fungsi dia sama je. Apakah fungsi dia? Mengurangkan geseran. Nanti bila kita dah tua guys, kalau kita banyak menggunakan, especially kalau sport, bila banyak guna dia akan haus ni. Rawan ni tulang lembut. Bila dah haus, nanti tulang yang asal berlaga dengan tulang yang asal. Masa tu sangat sakit, ngilu dan sangat sakit. Nak gerak, nak angkat sikit, nak bengkokkan sikit kaki pun sakit. Nak luruskan kaki pun sakit. Pada masa tu mungkin dah tua lah sikit. Ataupun mungkin dia accident. Hilang sikit kan, dia pun sakit juga. Jadi jagalah ya, selagi boleh jaga, kita jagalah lutut kita ni. Boleh jalan laju, boleh bangkit cepat. Kalau sakit nak bangun pun, nak bangkit pun, ada sakit kan. Lambat. Nak ke tandas lambat. Stres kita. 20. Antara berikut yang manakah merupakan sistem sokongan bagi pokok orkid? Manakah sistem sokongan? Mana sistem sokongan? 20. Nurdin kata C. C tu apa? Akar cengkang. Oh, pokok orkid. Ya, betul. Pokok orkid memang akar cengkang. Jangan keluar akar tepi-tepi tu Betul. Akar jangkar ni pokok bakau je. Okey. 21 menunjukkan kelenjar endokrin. Endokrin ni adalah hormon untuk merembeskan hormon. Bagi seorang remaja. Okey, antara PQR mana yang betul? Okey, jom tengok. Kalau mak kecilnya. Okey, nampak lah ya. Nampak kot? Nampak kan? Okey. So, apa PQR guys? Berteka sikit. Nurdin kata C ke? Nurdin ni? Ke yang tadi? Yang baru ni apa? P tu apa P? P tu adalah sebenarnya adalah C juga. P tu adalah pituitari. Ni. P dah nampak dah. Q tu adalah thyroid lah. Thyroid pun senang. Dan C tu adalah pancreas. Okey, 22. Maklumat berikut menunjukkan kesan sejenis dadah terhadap manusia, menjejaskan otot, menyebabkan terdengarnya suara. Okey, lagi. Apakah jenis dadah ini? 22. Sekali kita baca menjejaskan koordinasi otot. Koordinasi ni maksudnya keseimbangan Koordinasi ni seimbang. Maksudnya dia duduk nak jatuh, di jalan nak jatuh, dia tak seimbang. Menyebabkan terdengar suara-suara ataupun terlihat. Ni namanya adalah halusinasi ni. Nampak orang nak bunuh dia ke, orang kejar dia ke. Jadi apakah dadah jenis ini? Nampak tak halusinasi? Halusinogen. Halusinasi, halusinogen. 23. Apakah ciri individu yang mempunyai minda yang sihat? Okey, minda yang sihat ni bagi korang rasa manakah yang sepatutnya? Okey, manakah minda yang sihat pada pendapat korang?
Nurin kata C. C juga Nurin ni. Betul-betul aku C betul berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka ni macam mana guys? Ni kena bincang sikit ni. Berfikiran terbuka. Terbuka ni kalau dalam bahasa kita ni tak jumuk lah. Kan dalam bahasa Islam kita panggil tak jumuk. Kalau tak terbuka dia jumuk sikit kan. Okey, terbuka ni kadang-kadang orang komen benda-benda yang buruk pasal kita, kita cepat marah. Tu emosi. Lepas tu prasangka ni maksudnya post yang tak pasti kita cepat prasangka. Seperti kes yang terbaru ni kan, ada adik yang tu meninggal. Dengar adik apa namanya? Adik yang meninggal baru ni yang apa tu, kelainan upaya tu kan? Ke apa namanya? Orang macam-macam komen kan, kata mak dia lah bunuh lah, lepas tu ada jiran dia bunuh lah. Tu namanya prasangka. Kita tak boleh lah prasangka. Kita sebagai pelajar sains, kita mesti berasaskan evidence, bukti dan fakta. Jadi hujah kita ni mesti ada bukti dan fakta. Sebab itu kalau orang memberi pandangan ke tak ada bukti dan fakta yang kukuh, kita senyum je lah. Mungkin dia tak tahu kan, ataupun berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman bercerita pasal pengalaman tak boleh jadikan bukti. Pengalaman dia lain, pengalaman cikgu mungkin lain. Kita boleh ambil pengalaman dia, cuma nak buktikan tak boleh berdasar pengalaman. Bukti ni kena adalah apa-apa data eksperimen yang kita buat tu bukti. Ataupun kajian orang lain, ataupun buku-buku yang pernah ditulis. Inilah namanya bukti-bukti. Bila kita buat penulisan, kita nak buat komen pada Facebook ke, kita kena ada semua ni. Tak perlulah marah-marah kan. Atau kadang-kadang kita nak marah, ada orang cakap bila dia tak ada idea, dia katalah gunakan perkataan yang tak bagus, bodoh ke, kau ni tak pandai ke. Kalau macam tu lebih kepada emosi. Sebab dia nak hujah, dia nak bagi hujah tak boleh. Dia cuma matikan hujah macam tu lah. Kau ni tak pandai, kau ni bodoh, kau ni tak baca. Padahal dia yang tak baca. Kalau dia baca, dia akan bagilah bukti-bukti, hujah-hujah pada ruang komen-komen. Kat situ pun korang boleh nampak dah sama ada dia bagus ke tak. Kalau kita bincang dia kan ke komen, dia high temper dan dia bagi statement yang bukan statement lah, satu kenyataan yang macam tu lah. Bodoh, kau tak baca, kau tak faham. Kalau dia faham, dia bagilah faktanya. Kat situ kita nampak dah orang tu macam mana. Orang tu lebih beremosi. Jadi kita buat diam je lah. Tak payah lawan. Nanti kita pun nanti beremosi juga. Sebab tu diam tu lebih baik. Guys ya. Kalau nak buktikan juga, kita kena buktikan semua ni. Buku mana kita ambil, rujukan kat mana. Mungkin ada video-video ustaz ke yang cakap. Kita boleh ambil. Macam tu lah. Tu baru namanya bukti. Okey, 24. Menunjukkan susunan zarah sesuatu bahan. Okey. 24. Lain macam soalan ni. Apakah jenis bahan di atas? Bahan apa ni? Nampak tak? Ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. So, bahan apakah yang boleh kita katakan yang ada negatif dan positif ni? Bahan apakah ini ada negatif positif? Bahan ion. Ion saja ada negatif positif. 25 menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala ya. Jadual berkala. Antara berikut yang manakah benar tentang unsur tersebut? Okey, apa yang benar ni? Alamak, banyaklah pula. Okey, jom tengok bilangan proton dia. Okey, ini bilangan proton. Okey. Sama je dua ni. Kan? Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ini nombor nukleon. Nukleon. Okey, nukleon terbentuk daripada proton tambah neutron. Dapat nukleon. Jadi proton 11. So, berapakah neutron? Nak dapatkan 23.
lagi 12 lah kan, betul tak? 11 tambah 12 dapat 23, betul tak? Jadi kat sini proton 11, neutron 12, nukleon 23. Okey. Proton 11, nampak tak? Neutron 12, nukleon 23. Okey guys. Boleh Senang kan? Okey, next. 26 menunjukkan proton dan juga neutron dalam unsur P, Q dan R. Okey. Okey, antara berikut yang manakah isotop? Ingat isotop ni apa guys? Apa itu isotop? Isotop adalah mempunyai nombor proton yang sama. Nombor proton yang sama tetapi nombor neutron yang berbeza. Nombor nukleon ataupun nombor neutron yang berbeza. Okey, ini adalah dia punya isotop. Cuba korang tengok, manakah bilangan proton yang sama? Unsur manakah mempunyai bilangan proton yang sama? Ni nampak tak proton sama ni? P dan Q proton sama. Tapi nombor neutron dia berbeza. Boleh? Ini beza, ini sama. Okey. Itu namanya isotop ya. Nak tahu lebih nanti memang dalam kena belajar dekat subjek kimia. Korang kena belajar kat subjek kimia lah apa itu isotop. Okey, 27 apa ni? 27 maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis kaca. Takat lebur yang rendah, indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan ni maksudnya dia boleh bengkokkan cahaya dengan tajam lah, dia boleh bengkokkan. Dia boleh biaskan. Okay, antara berikut manakah menunjukkan barangan yang dibuat daripada kaca tersebut? Yang ni mungkin korang nak ingat susah. Dia kalau boleh biasan yang tinggi ni biasanya adalah prisma, kaca. Yang buat pelangi tu. Kaca ditembakkan dan dibiaskan menjadi pelangi. Ni, biaskan ni lah. Ni namanya biaskan. Dibiaskan ya, ataupun dibengkokkan. Dibiaskan ya, ataupun dibengkokkan. Jadi prisma ni korang boleh buat, boleh nampak pelangi. Okey, 28. Seorang arkitek ingin membina landasan kereta api. Sebuah jambatan. Jadi dualah landasan dengan jambatan. Beliau telah membuat pemilihan terhadap beberapa jenis alloy yang sesuai dengan harga alloy. Antara alloy berikut yang manakah akan dipilih oleh arkitek tersebut? Nak buat jambatan ni guys. So agaknya alloy mana yang diorang pilih yang sesuai untuk buat jambatan? Pada pendapat awak, manakah yang sesuai? Yang agak sesuai sikit nak buat jambatan mesti kuat. Nak lalu-lalang ke? Okey. Ada jawapan. Kalau C apa? C tepat sekali. Keluli ya. Keluli besi. Okey, Ganser ni biasanya dia buat hadiah pingat kan. Pewter ni biasanya barang perhiasan. Barang hiasan bagi cendera mata. Loyang ni biasanya alat dapur lah. Alat dapur. Kan dapur loyang. Okey, 29. Proses menunjukkan berlaku pada latex. Latex ni apa? Latex ni adalah getah asli. Latex ni adalah getah asli. Namanya latex. Jadi dalam sains dia tak panggil getah asli. Dia tak panggil getah asli, dia panggil latex. Jadi apakah berlakunya semasa proses Q? Proses Q. Proses Q tu kat mana tu? Apakah yang berlaku pada proses Q? Panjangnya. Okey. Okey, ni korang rasa dia bergumpal ke tak ni? Adakah proses pergumpalan ke proses pencairan?
Kalau nak gumpal tambah apa? Nak gumpal tambah apa guys? Kalau nak cair tambah apa? Nak gumpal tambah asid. Betul. Kalau nak cair tambah alkali. Alkali ataupun amonia. Okay, kadang-kadang sebut amonia. Amonia tu alkali lah. Okey. Satu lagi, asid ni sifat dia positif. Alkali ni sifatnya negatif. Cuba korang tengok sini. Kalau tambah, nampak tak dia tambah apa ni? Ada asid. Jadi asid ni sifat asid lah. Boleh. Jadi ni proses penggumpalan. Nanti kalau ditambah asid, lama-lama dia akan bergumpal. Pergumpalan. Jadi ketul lah, ketul. Okey, boleh. Ni. Sebab ada positif tadi, boleh sebab itu kalau susu getah, dia biarkan lama-lama dekat pokok, kalau kita toreh, kita biarkan, dia beku tak getah tu? Korang pernah ada pergi tengok kebun getah tak? Dia toreh, kalau 3 pagi esok dia ambil, beku tak? Biasanya tak ambil pagi, dia toreh pagi, petang dia ambil. Sebab takut hujan. Beku tak? Getah tu akan beku. Dia tanya soalan tanya, macam mana boleh beku? Kita tak tambah asid. Macam mana getah tu boleh beku masa kita lepas toreh tu? Jawapannya adalah kerana persekitaran kita ni ada banyak bakteria. Jadi bakteria yang hinggap pada getah tu akan menghasilkan asid. Jadi asid tu yang membekukan getah tersebut. Faham tak? Cuma dia lambat lah. Daripada pagi sampai petang baru beku kan. Ataupun esok kita ambil dia beku. Lambat lah sikit. Faham tak? Macam tu. Okey? Okey, 30 soalan last kita ini. Berikut penerangan tentang satu kaedah perubatan. Okey, perubatan tidak melibatkan pembedahan, tidak menggunakan ubat-ubatan, sintetik dan sebagainya. 30. Agaknya apakah jawapan ini? Tak pakai ubat, tak pakai belah. Apa jawapannya? Nurin kata D. Betul. Moden pakai ubat. Ubat lah ni. Tradisional pakai ubat juga. Ubat herbal kan? Jawapannya adalah D. So, okey lah guys. Tahniah guys. Korang boleh buat sampai 30 soalan sejam. Okey, tahniah. So, kita akan bincang lagi soalan yang seterusnya pada minggu hadapan ya guys. Malam ni korang penat-penat kan, rehatlah dulu. Exam pun ada lagi. Nanti dah baru lepas exam ni kan, nak rehat-rehat badan ke, nak tengok cerita-cerita